اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 5, bayang ke-14 daripada bawah. Muka surat 5, bayang ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wujud itu sifat yang subutiyah, dan wujud itu sifat yang subutiyah, yang menunjuk oleh bersifat dengan dia dengan wujud atas diri zat. Tiada ia sifat wujud makna ni maknan yang makna yang lebih makna yang lebih atas zat. Dan wujud itu apa sifat wujud ni? Sifat yang subutiyah, sifat yang bangsa sungguh, bangsa tetap kejap, yang menunjuk oleh bersifat dengan dia atas diri zat, yang menunjuk oleh bersifat dengan wujud atas diri zat. Seperti kata ada Tuhan, hati kita terus tuju kepada diri Tuhan tu, zat Tuhan. Jadi sifat wujud ni yang menunjuk oleh yang bersifat dengan dia. Kalau kata Allah bersifat dengan wujud, menunjuk atas diri zat. Sebagai contoh buat mudahnya, kalau makhluk, kalau sebut kata kereta bersifat dengan ada, kereta tu ada, maka hati kita, pemahaman kitanya terus pergi kepada diri kereta. Dia gitu. Lepas tu kereta tu jenis apa, besar ke kecil, warna apa, hak tu kena kira semula. Hak tu. Tapi sebut kata ada kereta, maknanya hati kita tu terus tuju kepada zat kereta. Ni. Dia panggil sifat subutiyah yang menunjuk oleh bersifat dengan dia atas diri zat. Tiada yang makna yang lebih atas zat. Bukan makna yang lebih, yang suku daripada zat. Dia tiada ia makna yang lebih atas zat ni, tiada lebih pada reti. Maknanya zat lain, sifat wujud lain. Tetapi tidak lebih ni, tidak suku macam hak tula ni pada reti. Sebut kata ada, zat lalu dah. Sebut kata zat, ada selalu dah. Tapi wujud dengan zat, wujud sifat.
Faham tak ni? Jadi sifat dengan zat lain-lain. Tapi kata tiada ia makna yang lebih atas zat, lebih pada reti. Faham tak ni? Adapun kalau sifat lain, waktu nak kena reti suku sakak pula, nak sifat lain. Nak kena reti suku sakak pula. Zat tu bersifat kidam ke tidak? Tu nak kena reti suku sakak. Tapi wujud dengan zat ni, sebut kata wujud zat, sebut kata zat wujud. Kemudian zat ni, hak wujud ni baru ke, sedia ke, binasa ke, kekal ke, hak tu kena cerita kemudian. Nak kena reti suku hak tu. Adapun antara wujud dengan zat, hak tu le je pada reti. Tu kan? Kita contoh macam makhluk lah. Ada kereta dengan zat kereta. Lain-lain. Lain sebenarnya sebab ada tu sifat, kereta tu benda. Lain. Tapi pada reti, pada faham, sama je. Ada kereta dengan zat kereta. Faham tak ni? Kemudian zat kereta tu pula warnanya apa, jenisnya apa, tu reti suku sakak dah tu. Tu reti suku sakak. Kereta jenis apa, warna apa, besar ke kecil, tu nak kena reti suku sakak. Adapun sifat wujud dengan zat kereta ni, retinya sama je. Sebab tu ada pandangan mengatakan sifat wujud ni adalah ainul maujud. Diri zat itulah sifat wujud. Ni perbahasan ni, perbahasan dia akan cerita depan tu lah. Perbahasan yang ghawamid, yang dalam-dalam. Hak ni hak fardu kifayah kita. Hak fardu ain kita terdahulunya nak kena pegang kejap Allah bersifat dengan sifat wujud, wujud yang hakiki. Dia kata nak wujud yang zati, dia panggil. Wujud yang sebenar-benar, wujud yang sejati. Kalau wujud macam kita ni bukan wujud yang sebenar-benar. Sebab apa? Sebab asal tiada. Timbul kata ada, sekarang ni timbul ada, nanti tiada pula. Tengah-tengah ada ni pun dikekalkan ada oleh Allah. Jadi ada seumpama kita ni bukan ada yang sebenar. Ada yang bergantung kepada Allah yang mengadakan kita, yang meniadakan kita. Adapun sifat wujud Allah ni wujud yang sebenar-benar. Sebab kita nak kenal Tuhan, nak kenal kita ni. Sebab Tuhan ada, makhluk kita pun ada. Ni kena kenal molek lah. Ada Tuhan, ada yang hakiki, ada yang zati dia panggil, ada yang sunguti, ada yang sejati, ada yang sebenar-benar. Dah kita ada kan? Kita ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada wujud yang aridi, yang baru datang, diadakan oleh Allah. Wujud yang idafi, Tuhan yang mengadakan kita. Tapi kita sebut kata ada jugalah kita ni, bukan kata tak ada. Tapi ada kita ni bukan ada yang sebenar-benar. Ada yang sebenar-benar, ada yang tidak ada permulaan, ada yang tidak ada kesudahan, ada yang tidak diadakan oleh yang lain. Ada yang diadakan oleh yang lain, itu ada gantung, orang panggil, ada menupang. Gantung ke mana? Gantung di yang mengadakan. Macam ada kita ni. Gantung di Allah yang mengadakan kita. Itu bukan ada yang sebenar-benar gitu. Ada yang sebenar-benar, ada yang sedia kala, yang tidak diadakan oleh yang lain, dan ada yang tidak ada kesudahan. Itulah ada yang hakiki, ada yang sebenar-benar. Dan kita kata yang tiada menerima Adam, tiada menerima ketiadaan. Tak terima nak kata tak ada, akan tak terima. Timbul kata Tuhan tak ada, akan tak terima. Itu baru panggil ada sungguh. Kalau kata kita tak ada, tak ada dah. Mana akal boleh terima. Jadi ada Tuhan ni, ada yang tidak menerima Adam, tiada menerima Adam ni pada sedia, dan tiada menerima Adam pada sentiasa. Kata tidak menerima Adam yang terdahulu.
Itu ada yang sebenar. Tidak menerima Adam yang akan datang. Ni ada yang sebenar. Kita terdahulu Adam. Kitanya Adam sabiq dia panggil. Adam yang dahulu. Kemudian kita akan menempuhi Adam yang lahir. Adam yang akan datang. Cuma kita tak tepuh lagi lah Adam yang akan datang tu. Ketiadaan yang akan datang kita tak tepuh lagi. Orang mati-mati dah. Dia sudah menempuhi Adam yang lahir, Adam yang menghubungi di hadapan. Ni ada kita. Ada Tuhan tidak menerima ketiadaan sebelum mesti kidam, dan tidak menerima ketiadaan di akhir mesti baqa. Itu barulah wujud yang hakiki. Jadi wujud hakiki seumpama ni tidak ada, melainkan hanya Allah Ta'ala jua. Wujud yang hakiki tidak ada yang lain. Yang lain semuanya diadakan oleh Allah. Yang lain kesemuanya didahulukan oleh Adam yang sabiq, Adam yang dahulu. Kalau kata Adam yang akan datang tak ada sekalipun, macam syurga, neraka, asalnya tak ada. Sekarang ada. Syurga, neraka tak ada dah terima, tak ada kemudiannya, kekal. Tak ada terima ke mana? Akal boleh terima tak? Kalau kata syurga yang asalnya tak ada, Allah buat syurga neraka, sampai masa Allah Ta'ala hancurkan syurga neraka, Allah Ta'ala tiadakan, akal boleh terima. Sebab barang yang asal tak ada, ada. Kalau kata tak ada pula syurga neraka, akal boleh terima tak? Barang yang asal tak ada ni, akal boleh terima. Jadi ada seumpama ni bukan ada yang sebenar-benar. Tetapi apabila Allah Ta'ala menyebut bahawa syurga neraka tu kekal, kita pun berpeganglah syurga neraka kekal. Tapi bukan tidak menerima binasa. Terima pada akal kalau sebut binasa. Tapi dikekalkan oleh Allah. Ada pun sifat kekal Allah, memang akal tak terima nak kata Tuhan binasa. Syurga neraka, akal boleh terima ke tak logik akal? Akal boleh terima. Syurga dibinasakan Allah, akal boleh terima. Dari segi akal lah. Tapi bila Quran sebut syurga neraka ni kekal, kekal lah kita pegangnya. Tapi kekal pun tak sama dengan sifat kekal Allah. Itu memang sifat Allah dah kekalnya. Sebab Allah ada yang hakiki. Tidak menerima, tidak ada permulaan dan pastilah tidak ada kesudahan. Adapun syurga neraka bukan ada yang hakiki, sebab asalnya tiada, diadakan. Terima tak ketiadaan kemudian? Akal boleh terima. Sebab apa? Sebab benda yang asal tak ada, tapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maknanya bukan ada yang hakiki juga. Sebab walaupun syurga neraka tidak ada kesudahan, tetapi menerima ketiadaan menerima ketiadaan di kesudahan. Boleh terima akal ketiadaan. Cuma Tuhan tak buat aja. Sama juga macam kita pun tak ada kesudahan juga lagi. Selepas dibangkitkan pada hari akhirat, kita pun tak ada kesudahan juga. Kekal syurga, kekal neraka. Tapi bukan kata terima tak ketiadaan, terima ketiadaan kemudian tu. Tapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada Allah, ada yang hakiki, ada yang zati, ada yang sebenar-benar, ada yang tidak diadakan oleh yang lain, ada yang tidak ada permulaan, ada yang tidak ada kesudahan. Itu ada yang hakiki, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ambil daripada sifat kidam ni, kita peganglah juga ni kidam. Ambil daripada sifat wujud yang hakiki yang kita pegang, berarti kita peganglah juga sifat kidam baqa. Sifat kidam baqa memang kita pegang jugalah. Sebab apa? Sebab ada Allah, ada yang hakiki, yang tidak ada permulaan, yang tidak ada kesudahan. Maka di wujud ni kita pegang kidam dan baqa juga. Tapi siapa masa hak kidam baqa bilang suku pula. Sifat yang kedua kidam, sifat ketiga baqa. Padahal kidam baqa tu sudah masuk di bawah makna wujud hakiki Tuhan. Wujud hakiki Tuhan yang tidak menerima Adam sebelum, kidam. Tidak menerima Adam yang akan datang, baqa.
Mana pegang sifat wujud berarti pegang dah kidam bakar. Tapi kenapa pula ulama pergi datang pula kidam, pergi datang pula bakar. Walaham masuk dah kidam bakar dalam pengertian sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bilang juga? Kena bilang. Dah kan masuk dah kan kidam bakar dalam wujud yang hakiki, tak boleh kira gitu. Hak nak bab akidah ni memang kena sebut se-se-se. Walaupun masuk dah kidam bakar ni sifat wujud ni. Tapi tak padam masuk gitu. Nak we kena sebut benar. Kidam, sebut benar bakar. Sebab apa gitu? Sebab kebimbangan dalam bab pegangan ni kebimbangan yang besar. Li'anal khatar fi hadzal fanni azimun. Kebimbangan dalam bab pegangan kebimbangan yang besar. Tak bolehlah kata, tak payahlah kidam bakar. Faham wujud yang hakiki, pegang kidam bakar lah. Mesti bawa gitu. Mesti gi kot tu. Tak boleh. Nak kena bilang suku benar. Nak kena bilang suku. Kidam bilang suku, bakar bilang suku. Ni hak bab pegangan. Hak bab pegangan. Sebab itulah kadang-kadang satu-satu sifat tu dia pengertiannya masuk dalam sifat-sifat yang lain. Macam nanti bicara bab keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan, semua Tuhan buat tu masuk dalam kudrah dah. Tapi hak kudrah, hak keesaan pada perbuatan, keesaan pada perbuatan. Kalau kita ngaji sifat kudrah, memanglah kita akan berpegang semua mungkinat yang ada ni adalah Allah yang mengada, Allah yang meniada. Yang Allah tidak mengada meniadanya hanya perkara wajib, perkara mustahil je. Perkara wajib Allah tidak mengada. Perkara mustahil Allah tidak mengada. Mana perkara wajib Allah tidak mengada? Yang wajib hanyalah zat Allah dan sifat Allah yang wajib ada. Sebut kata yang wajib ada hanya zat Allah dan sifat Allah. Lepas tu zat Allah, sifat Allah, kudrah yang mengada. Atau sebut kata kudrah Allah yang kudrah Allah tidak mengadakan hanya yang wajib dan yang mustahil. Yang wajib zat Allah, kudrah yang mengadakan. Tak kait. Yang wajib sifat Allah, kudrah yang mengadakan iradah, kudrah yang mengadakan ilmu, kudrah yang menyediakan sama. Tak kait. Itu hak wajib. Tak kait dengan kudrah. Hak mustahil sama juga. Tak kait dengan kudrah. Anak Allah tak kait dengan kudrah. Isteri Allah tak kait dengan kudrah. Selain daripada dua ni, semuanya Allah yang mengadakan. Hak apa selain daripada hak wajib, hak mustahil? Ni semua ni lah makhluk yang haru ni. Hak mungkinat ni. Semuanya Allah yang mengada, Allah yang meniada. Bukan mengada witimu ada sahaja. Mengada kita, mengadakan gerak kita, mengadakan diam kita, mengadakan hidup kita, mengadakan nampak kita, mengadakan dengar kita, mengadakan duduk kita, mengadakan segala-gala kudrah. Selain dah wajib, mustahil, semuanya kudrah. Tapi wahdaniyah cerita pula keesaan pada perbuatan. Hanya Allah yang buat. Sama je tu. Tapi kenapa jadi macam situ panjang sini panjang masuk dah. Ni dalam bab pegangan dia kena gitu nah. Gi panjang pula sifat kidam bakar. Faham wujud hakiki kidam bakar nah. Sebab kalau tidak kidam, tidak bersifat dengan sedia, wujud tak jadi. Bukan wujud hakiki. Kalau sifat bakar pun tak ada, kidam pun tak ada, wujud hakiki pun tak ada. Maknanya sebab apa? Daripada wujud kidam bakar ni hak tula je kalau kira. Tapi dah ulama buat asing. Kidam bicara kidam, bakar bicara bakar. Walaupun kidam bakar ni masuk di sini, masuk di dalam wujud yang hakiki, wujud yang sebenar-benar. Wujud yang hakiki, wujud yang sebenar-benar, yang tidak diadakan oleh yang lain, yang tidak menerima ketiadaan sebelum dan tidak menerima ketiadaan akan datang, dengan bahawa
wujud yang sebenar-benar adalah wujud yang sedia kala, dan wujud yang kekal selama-lamanya itu wujud yang hakiki. Tu hak kita nak kena pegang molek ni. Kemudian wujud-wujud ni sifat apa? Nanti kidam bakak sifat apa? Kudrah iradah sifat apa? Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, sifat jenis apa tu? Bahagian dia macam mana tu? Tu fardu kifayah. Tu fardu kifayah tu. Hak fardu kifayah ni hak ghawamid lah, hak dalam-dalam. Ghawamid hak dalam-dalam. Bahasa Melayu kita kata rumi, nak kau ana, kau lain. Ghawamid ni hak sulit-sulit, hak dalam-dalam. Kita Melayu kata hak rumit-rumit ke mana? Dia bahasa Melayu kita ni dia banyak ambil daripada bahasa lain. Ambil daripada bahasa Arab jadi bahasa Melayu. Sekarang ni pula ambil daripada bahasa orang putih jadi bahasa Melayu. Dia gitu. Rawami hak dalam-dalam tu hak payah-payah. Tu fardu kifayah. Dia nak cerita ni hak sifat wujud ni macam mana? Hak lepas dah hak kita nak kena faham molek ni. Wujud Allah, wujud yang zati. Wujud yang hakiki, wujud yang sebenar-benar. Kemas dia tu. Hak tu wajib kita ni. Kemudian wujud ni. Dan wujud itu sifat yang subutiyah. Sifat yang subutiyah. Subutiyah ni sifat yang bangsa sungguh. Sifat yang bangsa tetap. Nak kata ada sifat wujud ni tak boleh lah. Nak kata ada diri sifat wujud tu. Diri sifat wujud ada ke tak? Tak boleh nak kata ada. Nak kata tak ada pun tak boleh diri sifat wujud tu. Lepas tu sifat apa tu? Sifat bangsa sungguh. Hak ni dia kena cermat dalam masyarakat. Duk bahas sifat wujud ni ada ke tak? Sifat yang sungguh je, bukan sifat yang ada. Sifat yang sungguh je, bukan sifat yang ada sifat wujud ni. Jadi sifat wujud tu tak ada. Tak ada sifat wujud tu. Jabat agama panggil lalu dia. Dah dia pun tahu dah benda ni benda yang ghawami. Boleh menyebabkan orang jadi salah faham. Letaklah molek. Diri sifat wujud tu ada ke tak? Bukan sifat yang ada. Sifat sungguh je. Sungguh Allah bersifat dengan sifat wujud. Diri sifat wujud ada ke tak? Tak ada. Jadi sifat wujud Allah tu tak ada. Diri sifat wujud tak ada. Bukan zat Tuhan tak ada. Bunyi kata wujud tu tak ada tu. Jawab kamu panggil. Dia kata dia jawab memanglah. Lepaslah dia kata. Tapi hak jawab agama tu lepaslah. Tapi orang dengar tu. Orang dengar tu pula. Sifat wujud tak ada. Sungguh je. Kalau faham tak apa. Diri sifat. Macam sifat kudrah, sifat iradah, itu sifat yang ada. Kalau Tuhan buka hijab, kita boleh tengok diri sifat wujud, diri sifat kudrah, diri sifat iradah. Kita boleh tengok kalau Tuhan buka hijab. Macam kita contohnya. Ni, zat kita ada. Sifat gagah ada ke tak? Ada. Walaupun kita tak boleh nak tengok, tapi kita boleh rasa. Ketika sifat gagah banyak, rasa pasal lain. Ketika sifat gagah kurang, rasa pasal lain. Tak ada sifat gagah kok, lenetang lah panggil. Mana kita boleh rasa. Sifat gagah tu sifat yang ada. Sifat wujud? Mana sifat wujud? Tunjuk ni zat, sifat wujud mana? Nak tunjuk sifat wujud, nak tunjuk mana? Lepas tu sifat salbiah pula, sifat satu. Ni satu, seorang. Mana sifat satu? Mana sifat seorang? Dia tunjuk ni zat, sifat seorang mana? Sifat seorang tak ada langsung tu, adami tu. Kita faham tidak berdua, seorang lah. Tidak berbilang, seorang lah. Tu sifat adami, tak ada diri sifat tu. Tak ada diri sifat tu. Cuma faham je. Ni kadang-kadang nak cerita pun berasa takut ni jadi, tapi sebut dah fardu kifayah, sebut dah. Macam contoh
bersifat dengan sifat wujud. Telefon bersifat dengan sifat wujud. Mana? Telefon ni bersifat dengan sutir. Satu. Mana? Telefon bersifat dengan hitam. Mana? Ni hitam. Ni yang ada. Ni sifat ma'ani dia panggil, sifat yang ada. Hitam sifat yang ada. Hitam sifat yang ada. Lepas tu lepek ke, bulat ke, panjang ke, pendek ke, atau iktibari je. Panjang pula dia cerita pergi kat tu. Hak adanya zat, benda. Hak adanya sifat ma'ani, macam warna. Warna tu ada. Sifat ma'ani dengan sifat yang ada. Adapun satu tak ada. Cuma tidak dua, satu gitu je. Wujud, mana wujud? Ini tunjuk ni zat. Warna. Ni sifat ma'ani ni, warna. Sebab wujud duk mana? Sifat yang bangsa sungguh. Sungguh ada. Tapi diri ada tu ada ke tak? Diri wujud tak ada ke tak? Tak ada. Bagaimana? Sebab kita sebenarnya tukar. Sifat wujud dengan zat ni kita tukar. Sebab kata, mana wujud? Ni. Ni zat. Sifat wujud mana? Sifat ada tu mana? Sebab tu pandangan Imam Asy'ari, wujud diri zat tu lah wujud. Hak tula je dia kata. Ni sini tak ni. Wujud sifat yang subutiyah, sifat yang bahasa sungguh, yang menunjuk oleh bersifat dengan dia atas diri zat. Bila cerita kata benda tu wujud, maka kita pun faham daripada diri benda tu lalu dah. Dan tiada ia makna yang lebih atas zat. Makna nak kata makna lain wujud tak ada. Dah tu lah wujudnya. Mana zat tu? Tapi wujud dengan zat ni hak tula ke? Tak. Imam Asy'ari kata hak tula. Tapi kebanyakan ulama tidak buat tula sebab satu sifat yang lain. Tapi kata hak tula tidak lebih, mana tidak suku atas zat ni, tidak lebih, tidak suku atas reti, atas faham. Sehingga kan kitanya sapanya hak tak lebih antara wujud dengan zat ni, siapa kita tukar. Kalau tanya mana sifat wujud, tunjuk ke benda tu zat. Tengok. Mana apa ni? Reti yang sama. Kemudian benda tu baru ke lama ke, hak tu kena reti semula tu. Kena reti suku. Benda tu lama ke baru? Benda tu besar ke kecil, itu kena kira semula. Tapi antara wujud dengan zat, pada reti, pada faham, sama saya. Hak tula je. Hak tula je. Seolah-olah kalau kita kata kak, zat itulah, diri zat itulah sifat wujud. Badilah, apa tanya, mana sifat wujud? Kita pun tunjuk ke zat. Ni zat. Tapi zat yang bersifat dengan wujud. Mana wujud? Wujud bukan sifat yang ada, sifat yang bangsa sungguh sahaja. Jadi sini dia panjanglah pembicaraan berkaitan dengan sifat wujud tu. Ada kata sifat hali, ada kata sifat amrun i'tibari, ada kata ainul zat. Ainul zat tu diri zat, itu Asy'ari. Sifat hali tu Maturidi. Dalam masalah ni ramai hak masuk sebelah Maturidi. Sifat hali dia panggil sifat yang menengahi antara ada dengan tak ada. Nak kata ada tak boleh, nak kata tak ada tak boleh. Macam sifat kaunuhu tu. Gapo pula nak kata ada tak boleh, nak kata tak ada tak boleh kau. Itu sifat hali atas pandangan Imam Maturidi. Dan memadalah, dia jaga sini. Dan memadalah akan mukallaf bahawa mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu maujud, ada sebagai wujud yang tiada tasawur, tiada tergambar pada akal, ternafi wujud. Tu je. Dan memadalah akan mukallaf bahawa mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu maujud, zat yang ada. Zat yang ada macam mana?
sebagai wujud, sebagai ada, yang tiada tasawur pada akal, yang tiada terupa, tergambar pada akal. Ternapinya, ternapi wujud. Gitu je. Nak kata sifat wujud tu akan datang, hilang sifat wujud, tak tasawur pada akal. Wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun wujud kita, tasawur tak tergambar tak pada akal. Ternapinya wujud kita, timbul tak ada kita, hilang dah sifat wujud kita. Tasawur tergambar pada akal, harus pada akal. Adapun wujud Allah Ta'ala, tasawur tak pada akal, ternapi, tak tasawur. Mustahil sama sekali sifat wujud Allah ternapi, hilang. Tu je. Hak tu je hak wajib fardu ain atas mukallaf. Dan tiada wajib. Dan tiada wajib. Mana hak dalam kitab? Ada tak kataan tiada? Dan wajib juga. Saya bawa ni beli suku ni nak tengok muka surat. Nak tengok baris berapa sebab saya ni kitab lain, cetakan lain. Dan wajib juga sini. Hak Rumi? Hak Rumi? Dan wajib kau? Dan wajib atas mukallaf mengetahui bahawasanya wujudnya tu ainul zat atau lain dia zat. Wajib juga ni. Ni tak wajib lah ni. Dan tiada wajib. Yang jatuh tiada tu. Sekarang hak wajib atas mukallaf, memadalah mukallaf ni tahu Tuhan ada, yang tak terima tak ada. Gitu je. Lepas tu sifat wujud ni apa sifat wujud ni? Dan tiada wajib. Tiada wajib aini lah. Tapi tetap wajib fardu kifayah. Tiada wajib sebagai wajib aini. Tetapi tetap wajib fardu kifayah. Dan tiada wajib atas mukallaf mengetahuikan bahawasanya wujud itu ain zatnya ke? Wujud ni lah diri zat tu lah. Ain zat ni diri zat tu lah wujud. Wujudlah diri zat. Ni Asy'ari. Hak tulis je. Atau lain daripada zatnya. Hak ni hak Maturidi. Wujud lain, zat lain, wujud sifat. Zat tu bukan sifat zat tu, diri tu zat tu. Asy'ari dau. Wujud tulah ain zat. Diri zat tulah wujud. Diri benda ni lah wujud. Diri benda ni wujud. Satu pandangan dak. Ni benda zat, wujud lain, benda lain. Jadi sekarang ni sifat wujud ni ain zat ke, lain manusia lain daripada zat ke, tak wajib kita tahu. Kenapa tak wajib tahu? Kerana demikian itu. Demikian bahawasanya mengetahuikan bahawasanya wujudnya wujud Allah tu ain zat ataupun lain, setengah daripada ghawamidi ilmil kalam, setengah daripada beberapa masalah yang dalam-dalam, yang tersembunyi dalam ilmu tauhid. Ilmu kalam ni ilmu tauhid lah. Kita jarang buh nama ilmu kalam. Kita ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu aqidah, di antara namanya ilmu kalam. Jadi hak ni termasuk dalam ghawamid, hak dalam-dalam. Hak dalam-dalam. Maka tak wajib atas mukallaf mengetahui. Tiada wajib, bukan wajib tu. Jadi hak Rumi pun tak baiki juga. Tak ada perkataan tiada. Hak saya ni memang saya ngaji, tok guru tambah tiada. Dan tiada wajib. Ingat ke hak cetakan baru, hak Jawi, hak putih tu ingat ke ada lah. Tak ada juga dah. Sekarang ni kita duk cerita mula-mula wujud Allah, wujud yang hakiki. Wujud Allah, wujud yang hakiki. Kemudian sifat wujud ni sifat apa? Sifat subutiyah. Allah cerita waktu pula. Kemudian ni Syekh Ahmad Al-Fahmi pun nak jaga pula. Memada atas kita ni
mengetahui Tuhan ada, yang tak terima tiada. Tak tasawur pada akal tiada. Cukup kat tu. Hak tahu, nak tahu ni wujud ni apa benda ni. Ain zat ke ataupun lain suku daripada zat. Wujud sifat suku, zat Tuhan suku. Tahu hak ni antara dua ni, hak ni tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Kerana demikian itu, demikian mengetahuikan bahawa wujudnya Allah, wujudnya itu wujud Allah tu ain zatnya atau lain daripada zatnya, setengah daripada ghawamid ilmu kalam, hak dalam-dalam, hak payah-payah tersembunyi dalam ilmu tauhid. Maka tak wajib fardu ain atas mukallaf mengetahui. Kalau tak ada perkataan tiada, wajib atas mukallaf mengetahui. Kita sampai ke puluh setengah kita carut ni je lah. Wajib tak boleh nak tu dah lah. Biar ulang. Biar sama-sama pening. Dah? Tak faham juga, tak faham, ulang. Tak faham juga, tak faham, ulang. Tak boleh balik minggu hari ni. Ni wajib. Wajib tak boleh nak berundur dah lah. Tiada wajib. Ni kitab. Cetakan kitab. Walaupun satu kalimah yang tiada, yang jatuh, kalimah tiada tu jatuh, tapi wajib dengan tiada wajib. Apa? Utara dengan selatan, jauh tekah tu. Kalau kata wajib, Allah lah. Hanya rawam, hak dalam-dalam. Hak dalam-dalam wajib juga. Tak wajib. Tapi tak ada perkataan tiada. Ini biasa dalam kitab-kitab. Biasa dalam kitab-kitab. Dia jatuh perkataan, satu perkataan. Hak biasa saya buat contohnya. Sebab ada orang mengajar, dia telefon tanya. Dia baca kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Jawi Tauhid yang tertua. 56 Masihi. Paling tua. Hak ada di pasaran lah. Hak ada di pasaran yang sempat dicetak. Sebab kitab-kitab lamanya asalnya tulisan tangan. Kalau tidak sempat dicetak, dia akan jadi pupus. Kalau sempat dicetak, dia tak akan pupuh. Sebab sekali cetak 1000 naskah. 1000 dah. 1000 naskah apa panggil apa? 1000 buah apa? Jadi banyak. Mana tak akan pupuh tulisan tangan ni. Pakai duduk orang ngajar, patut ngaji duduk tulis tangan. Kita nak agak kau tulis tangan, pakai dok kitab lah jawapan kita ni. Kalau kita tulis tangan, mari pagi tulis di whiteboard dulu. Patut tulis dulu. Pakai duduk main nulis tu tak ada nak ngaji lah kita. Jadi kitab yang paling tua di pasaran, kitab Bidayatul Hidayah. Dalam tu dicerita bab berdalil. Wajib berdalil. Kalau tidak berdalil, dipanggil muqallid, orang yang turu orang dalam bab pegangan. Orang turu dalam bab pegangan ni khilaf ulama, sah iman ataupun kafir. Muktamadnya sah iman. Kemudian dia pun cerita orang muqallid yang terima pelajaran. Dia terima pelajaran. Mengapa? Kalau dia belajar, dia faham orang ajar. Dia bukan bodoh. Hak bodoh luruh tu, hak tu cerita lain. Makna dia tidak berdalil, tapi dia di kalangan orang yang terima pelajaran, maka berdosa. Gitu. Sebab dia tak belajar. Kalau dia belajar, dia faham. Apakah dalil ada langit, ada Allah Ta'ala? Dalilnya ada langit, ada bumi. Faham ke tak tu? Fahamlah. Sebab langit bumi ada, mesti ada Tuhan yang mengadakan. Mana orang terima pelajaran, tapi dia tak belajar, dia belajar benda lain, dosalah dianya. Sebaliknya, kalau orang muqallid ni orang yang tidak terima pelajaran. Maknanya kalau cerita pun dia dengar je, faham ke tak faham. Tanya pula tak tahu mana hala. Ni tak terima pelajaran. Maka berdosa. Dosa juga. Tak terima pelajaran, dosa. Hak tak terima pelajaran, dosa. Jadi kalau sama, tak payah mari dua. Mari secukuplah. Orang muqallid sama ada terima pelajaran, sama ada tidak terima pelajaran kerana bodoh, berdosa juga. Biar waksa sudahlah. Jadi mari dua buat apa? Satu muqallid yang terima pelajaran, satu muqallid yang tidak terima pelajaran. Maknanya hukum dia tak sama. Kalau hukum dia sama, sama-sama berdosa, tak payah mari dua, mari sudah.
Muqallid terus orang dalam bab pegangan tak ada dalil sendiri, sama ada terima pelajaran cerdik, sama ada tidak terima pelajaran bodoh, berdosa. Oh jadi sama. Tapi mak suku tu kan, hak terima pelajaran maka berdosa, yang tak terima pelajaran maka berdosa juga. Dia jatuh perkataan tiada, maka tiada berdosa. Tak berdosa lah sebab dia, sebab kita ni yang wajib kita ni belajar. Faham ke tak faham, itu qada Tuhan. Tapi zahirnya, hak Tuhan jadikan otak cerdik, faham. Hak zahirnya, hak Tuhan jadi otak itu tak cerdik, tak faham. Tapi sebenarnya, faham ke tak faham, Allah buat belaka. Tapi kita pakai zahir lah, sandar kepada cerdik tak cerdik, otak dia, IQ dia. Kita zahir. Hakikinya, dia jadi pandai bukan kerana kecerdikan, Allah yang buat. Dia lambat pandai pun, itu pun Allah yang buat. Tapi zahirnya pandai tu kerana Tuhan buat dia cerdik. Tapi cerdik akal dia bekas ke tak? Tak, pandai dia Allah yang buat. Sebab tu orang pandai tak boleh sombong. Sebab pandai tu bukan dia yang buat, Allah yang buat. Dia buat gapanya? Dia buat usaha belajar. Hak sandar kepada hamba usaha belajar. Sebab tu kita yang wajibnya adalah hak usaha kita. Mana usaha kita? Belajar tu wajib. Reti, faham, nampak, itu qada Tuhan. Allah yang buat. Bukan kerjaan kita. Maka tak wajib kita. Tak wajib. Hak wajib kita hanya belajar. Sampailah kita faham. Faham, kita jadi lepas. Tak mau belajar lain kali pun tak apa. Tapi kalau Tuhan jadikan kita ni tak terima pelajaran mana, belajar, dengar, lepas tu lupa, dengar, lupa, hak ni kena belajar semua pas ke mati. Belajar pula bukan kata belajar sokmo saja, kena belajar fardhu ain saja je orang seumpama ni. Orang seumpama ni penerimaan dia kurang. Dah nak terima penerimaan, nak terima banyak guana. Oh lah, capur dengan letih, dengan mengatuk, sakit orang, duduk sejam nyocok dah. Ilmu nak masuk guana lah. Belam-belam mengaji, belam-belam pegang lutut, urut betih. Ni ke ilmu nak masuk. Ilmu nak masuk. Dia segar barulah ilmu masuk. Kalau main tak segar tu ilmu gitu nah. Lepas tu macam mana? Itu tidak ada daya upaya kita. Daya upaya kita apa? Belajar. Hak tu wajib kita. Lepas tu reti tak reti bukan daya upaya kita. Tak wajib pada kita. Cuma bila kita tidak menguasai ilmu, kita tak bebas. Nak berhenti belajar tak boleh. Nak pergi belajar ilmu agama luah-luah fardu kifayah tak boleh. Kena belajar semua-semua, kena belajar fardu ain saja. Ni. Sekarang ni atas masing-masing ni. Tak boleh kata mu aku. Kita tengok saing kita mengaji mu fardu ain lagi, mu fardu kifayah lagi. Tengok gak dia pemahaman guana. Pada ni. Dia faham kok mana? Dia menguasai ilmu, dia ingat ilmu tu setara mana? Dah kita setara mana? Atau kata atas masing-masing. Tak boleh turut orang. Tak boleh turut orang dalam bab ni. Jadi hak Tuhan qadakkan dianya tak cerdik. Dia belajar pun tak nampak dalil ni juga. Maka tak dosa. Cuma nak ceritanya tak ada perkataan tiada. Sini. Tak ada perkataan tiada. Dan wajib. Wajib. Tiada wajib. Memada setakat kita tahu Tuhan ada, yang tidak tasawur, tidak tergambar pada akal ketiadaan Tuhan. Tak terima pada akal. Akal tu cukup lah. Itu ada yang hakiki. Lepas tu wujud Tuhan ni ain zat ke? Diri zat Tuhan tu ke wujud? Atau lain daripada zat? Wujud sifat. Zat diri mana boleh sama? Ni khilaf dua pandangan. Tak wajib kita tahu hak ni. Kenapa? Ini setengah daripada hak dalam-dalam, hak payah-payah dalam ilmu tauhid. Tidak wajib sebagai wajib aini, tapi wajib juga wajib fardu kifayah. Saya ingat ke sebab hak saya ni jatuh perkataan biasanya hak baru ni molek, biasanya hak baru. Hak rumi pun tak ada juga. Hak rumi Dan wajib juga.
Kan pelik ayat tu kan. Dan wajib atas mukallaf mengetahui bahawanya wujud ni ain zat ataupun lain. Wajib kena tahu. Kenapa? Kerana mereka tu hok payah-payah. Kan pelik ayat tu kan. Payah-payah wajib tahu. Aduh. Hok payah-payah hok dalam-dalam tu go ilmu agama Allah ni go. Allah pah kematilah. Hok dalam-dalam ni hok tu dak wajib. Hak dalam-dalam dan wajib. Kenapa wajib kena tahu? Kerana hak payah-payah. Ayat pun pelik dah. Hak wajib atas kitanya mengetahui Tuhan ada. Yang tidak tergambar nak kata tak ada. Dah. Ada yang hakiki. Dah ada ni sifat sungguh ke, sifat hali ke, ain zat ke, amrun i'tibari ke, hak tu fardu kifayah. Selesai bicara sifat wujud. Dan mustahil lawannya lawan wujud iaitu adam. Artinya arti adam tiada. Wallahu